Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi hari ini cikgu akan ringkaskan uh, penerangan berkaitan bagaimana membuat kerja lapangan ataupun folio yang kamu buat tu. Jadi video ini akan ada dua part. Nanti cikgu beritahu part pertama cikgu akan cover apa dan part kedua cover apa. Jadi kalau kamu fokus video cikgu ni, sambil kamu fokus, sambil kamu buat, kamu akan siap separuh 50% ataupun 65 atau 70% boleh siap. Jadi kamu tengok betul-betul apa yang cikgu terangkan ni. Sebab cikgu bagi link tu kamu macam kurang faham, jadi cikgu buat slide sendiri dan cuba terangkan, mana tahu kamu akan lebih faham. Ramai yang tanya cikgu apa yang ada dalam folio, apa yang kena ada dalam folio. Jadi apa yang kena ada dalam folio adalah macam yang dekat depan ni, iaitu muka depan, isi kandungan, penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, rumusan, rujukan dan lampiran. Jadi semua ni kena ada dalam folio kamu. Nampak banyak tapi dia senang. Sebab cikgu akan bagi contoh-contoh, jadi kamu tinggal buat-buat dan ubah-ubah saja. Jadi untuk part 1 ni, kamu akan fokus untuk buat muka depan, isi kandungan, penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian. 6 ni. Jadi untuk part 2 nanti kita fokus kepada yang ini pula, yang 5 ni. Jadi senang saja ni, boleh siap ni. Kalau kamu tengok malam ni atau esok, siap terus 6 tu. So tajuk, cikgu sudah bagi kamu kertas sebenarnya, sudah bagi tahu tajuk. Ada lagi yang menanya-nanya. Jadi tajuk kita untuk tahun ini adalah umumnya adalah sisa domestik. Mesti kamu sudah pernah dengarkan sisa domestik ni kan? Kita sudah belajar dekat geografi tingkatan 1. Siapa tidak tahu tu jaga. Jadi untuk tajuk khususnya adalah kajian tentang kesan-kesan pembuangan sisa domestik dan cadangan mengatasi di kawasan kajian. Ini yang kita kena letak dekat tajuk kita nanti. Jadi kita mula dengan, so ini adalah kita punya paparan utama yang pertama dalam folio kita, iaitu muka depan. Jadi apa yang kena ada dalam muka depan adalah kena letak sekolah menengah kebangsaan budaya. Kalau ada kawan-kawan yang bukan daripada SMK Budaya tengok video ini, kamu kena letak nama sekolah kamu di situ. Lepas tu salin saja kerja lapangan geografi 312022. Ini yang cikgu bilang tajuk tadi, kesan pembuangan sisa domestik dan cadangan mengatasinya di kampung Tobok-Tobok Sempurna Sabak. Mesti akan tanya, cikgu kenal letak Tobok-Tobok kah? Tidak. Kampung ni adalah ikut kajian kamu. Kalau kampung di Kundasang, letak Kundasang. Kalau kampung di Bugaya, letak Bugaya. Kalau kampung kamu tu di KL kah, di Eropah kah, letak di situ. Lepas tu letak nama kamu. Jangan tiru nama orang. Lepas tu tingkatan, letak tingkatan lah. Nama guru, Cikgu Muzibur Ansem. Nama guru ni jangan buat macam begini. Ini contoh saja. Walaupun betul, tapi ini contoh. Kamu kena letak nama full. Contoh Cikgu Muzibur Rahman bin kamu. Jadi ini adalah muka depan. Siap 1. Kalau kamu ikut ini sekarang, kamu sudah siap untuk muka depan. Yang kedua adalah senarai isi kandungan. Senarai isi kandungan ni adalah yang cikgu cakap tadi, apa yang kena ada dalam folio tu. Kamu tulis je semuanya. Ikut je isi kandungan, buat jadual, buat bilangan 1 hingga 9, kandungan, muka surat, buat semua sebiji macam yang cikgu buat depan ni. Dekat muka surat ni apa kena buat cikgu? Muka surat ni bila sudah siap folio kamu tengok penghargaan ni di muka surat berapa, tulis contoh 1. Pendahuluan ni muka surat berapa, typo saja, tulis sini 2 contohnya. Jadi siap sudah isi kandungan. Kalau kamu tengok video ni dan sambil buat, kamu sudah siap 2 perkara. Masuk kepada penghargaan. Cikgu, penghargaan ni apa cikgu? Cikgu sudah letak di sini. Penghargaan ni adalah lebih kepada kita berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kita. Contohnya macam ibu bapa, guru, kawan-kawan, responden dan orang setempat. Jadi kita mau berterima kasih dengan dorang melalui penghargaan ni. Jadi kamu boleh ikut sahaja apa yang cikgu tulis ni. Contohnya cikgu letak garis-garis ni, kamu letaklah. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada cikgu. Siapa nama cikgu geografi kamu? Kalau di Bugaya ni, Cikgu Muzibur Rahman bin kamu lah, ataupun Cikgu Abdul Bang. Kalau sekolah lain, letak nama cikgu kamu. Guru mata pelajaran saya yang kerana telah banyak memberikan bimbingan. Salin saja. Lepas tu diucapkan terima kasih kepada encik. Bapak kamu siapa? Mamak kamu siapa? Jangan tiru nama bapak orang. Nanti cikgu tahu, oh dia ni memang meniru ni, semua sama. Jadi kamu boleh ikut nama penghargaan cikgu ni. Ataupun kalau kamu tanya, cikgu saya sudah buat penghargaan dan tidak sama dengan apa yang cikgu bagi contoh. Tidak apa. Asalkan penghargaan itu dalam bentuk
berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kamu. Jadi itu sudah dikira penghargaan. Jadi settle sudah 3 perkara. Pula kepada pendahuluan. Ramai yang tersilap pendahuluan. Banyak yang buat pendahuluan macam rumusan. Jadi apa yang sebenarnya kita mau ceritakan dalam pendahuluan ni? Cikgu ada letak di sini. Memperkenalkan kajian lapangan yang merangkumi. Apa tajuk kajian? Kita kena bagi tahu. Di mana dia dijalankan? Apa yang kita mau kaji? Apa berkaitan dengan tajuk geografi? Apa impak dan kesan kajian? Kenapa memilih lokasi tersebut? Jadi kita jawablah apa tajuk kajian. Kajian lapangan yang dijalankan adalah bertajuk, tulis sini tajuk di buka depan tadi. Yang dijalankan di kampung, apa nama kampung kamu punya kajian? Lepas tu kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui objektif 1, objektif 2, objektif 3. Objektif 1, objektif 2 dan objektif 3. Dan kamu buat begini pula, objektif 1 ni ada dekat objektif. Nanti kita belajar objektif, kamu tinggal letak di sini saja. Jadi contohnya, kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis sisa domestik. Kesan-kesan yang menyebabkan pembuangan sisa domestik. Langkah-langkah, mencadangkan langkah-langkah mengatasi pembuangan sisa domestik. Macam itu contohnya. Lepas tu yang ini salin saja. Ataupun kalau kamu ada ayat kamu boleh buat ikut ayat kamu. Lepas tu, letaklah kenapa memilih lokasi tersebut. Saya memilih lokasi kampung. Apa nama kampung kamu tu? Yang kamu punya kajian tu? Kerana berhampiran dengan rumah saya, maka ianya lebih memudahkan saya menjalankan kajian. Jadi kalau kamu rasa apa yang cikgu cakap ni laju tadi, sebenarnya apa yang cikgu cakap tu adalah merangkumi yang di sini cikgu tulis. Kamu boleh ikut ayat cikgu ni dan isi saja apa yang kosong di sini ni, atau kamu membuat guna ayat kamu pun boleh. Asalkan jelas ada berkaitan dengan tajuk kamu cerita kenapa kamu pilih tajuk itu, kamu kasih tahu apa kajian kamu kasih tahu kenapa pilih lokasi itu. Okey, itu sudah dikira pendahuluan. Senang saja kan? Jadi kita teruskan objektif kajian. Objektif kajian ni cikgu sudah bagi juga dalam grup, tapi masih juga tidak faham. Jadi objektif ni apa? Objektif ni adalah kita senaraikan sekurang-kurangnya 3 objektif kajian. Kalau kita mau buat objektif ni, kalau kamu belajar nanti ke mana-mana, kamu kena ingat objektif kena 3 sekurang-kurangnya. Tidak boleh 1, tidak boleh 2. Kena 3. Objektif kajian perlu dimulakan dengan kata kerja seperti mengenal pasti, mengkaji dan mencadangkan. Kamu tengok sini ada mengenal pasti, mengkaji, mencadangkan. Kita kena mula dengan benda-benda itu. Kata kerja tadi perlu diikuti dengan apa yang hendak dikaji. Kata kerja ni kena diikuti dengan apa kita mau kaji. Contohnya, mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik. Mengkaji kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Macam itu. Jadi cara buatnya adalah macam gini. Buat objektif kajian, semua huruf besar, buat besar-besar. Lepas tu salin apa yang cikgu buat ni. Kampung apa kajian kamu tulis sini. Mengenal pasti jenis sisa domestik. K bukan C. Di kampung tulis nama kampung apa. Sama juga yang lain. Cikgu lupa mau bagi tahu, cikgu ingatkan dengan kamu, folio ni cikgu mau setiap bahagian satu muka surat. Penghargaan satu muka surat. Lepas tu pendahuluan buat di muka surat lain pula. Jangan letak di bawah atau di belakang penghargaan. Buat di muka surat yang lain. Objektif buat di muka surat yang lain. Walaupun objektif ni pendek begini, cikgu mau dia di satu muka surat saja. Jadi kamu kena besarkanlah tulisan kamu tu ataupun padatkan. Okey? Okey, settle sudah untuk objektif kajian. Dah juga susah kan? Dah juga terus kamu pengsan, kesusahan, senang saja ni. Okey, jadi seterusnya adalah kawasan kajian. Ini benda yang paling susah. Banyak orang chat cikgu ini macam mana ni cikgu, rosak sudah otakku ni cikgu. Jadi sebenarnya senang saja. Apa yang kamu kena buat dalam kawasan kajian ni adalah, tengok sini. Bahagian ini kamu dikendaki membina peta lakar kawasan kajian. Peta lakar cikgu sudah ajar kamu. Yang peta mewakili lakaran. Bentuk-bentuk tu. Ada kan? Nanti cikgu tunjuk. Lepas tu kamu kena buat juga ayat. Kemudian kamu perlu memperkenalkan atau menghuraikan kamu punya kajian yang merangkumi di mana kajian dijalankan. Cerita latar belakang kajian kamu. Berapa jarak kajian dari bandar? Berapa minit dari bandar? Apa bentuk muka bumi kajian kita tu? Apa pandang darat budaya dan pandang darat fizikal? Jadi cikgu sudah juga buat contoh ayat. Jadi mudah untuk kamu. Ini kena dibuat dalam satu muka surat. Jadi buatlah kawasan kajian besar-besar. Lepas tu ikut saja apa yang cikgu tulis ni. Kawasan kajian ini kajian typo ni. Kawasan kajian saya terletak di kampung apa? Di daerah Sempurna, Sabah.
Kampung, nama kampung kamu apa? Merupakan kampung yang terkenal dengan apa? Apa yang terkenal dekat kampung kamu tuh? Nah, tulis di sini. Terkenal, mungkin di situ ada fun fact kah? Di situ terkenal dengan menggali emas kah? Terkenal dengan peluang pekerjaan kah? Terkenal dengan apa benda yang unik dekat kampung kamu? Tulis di sini. Dan apa yang menarik yang terdapat di kampung ini adalah contohnya kalau di Tobok-Tobok ada kilang. Kalau di Kundasang menariknya ada pemandangan yang cantik, ada bukit, ada kawasan yang sejuk. Boleh tulis di situ. Jarak kawasan kajian daripada Pekan Semporna adalah kira-kira berapa? Ini bukan kira, letak lagi satu, kira-kira, tinggal satu. Contoh kira-kira 5 km. Manakala masa yang diambil jika mengenai kendaraan, kamu kan dari rumah kamu biasa pergi pekan berapa lama? Tulis contoh 10 minit. Tulislah 10 minit. Lepas itu bentuk muka bumi di kawasan kajian adalah tanah pamarata. Kalau di Semporna, kawasan tanah pamarata lah. Kalau kawasan kajian kamu di kawasan laut, letaklah laut. Kalau di tanah tinggi, letaklah tanah tinggi. Laut pinggir pantai ada. Okey. Dari segi pandang darat fizikal ni maksudnya manusia semula jadi. Jadi kamu kena letaklah apa yang ada di kawasan kamu yang semula jadi. Kawasan kajian mempunyai kawasan kelapa sawit kah, pokok kelapa kah, pokok bakau, tulis. Manakala pandang darat budaya ni adalah manusia buat. Di kawasan kajian pula adalah terdiri daripada apa? Sekolah kah, jambatan kah, apa lagi yang manusia buat di sini? Ada lain-lain lah kamu buat di sini. Jangan pula letak dan lain-lain, letaklah di situ apa yang ada dekat kamu. Okey, faham? Kamu ikut sejak apa yang cikgu buat ni, isi set ruang kosong tu. Kalau ada yang mau tanya, cikgu, saya sudah buat kawasan kajian, tak sama dengan ayat cikgu, boleh, asalkan dia memperkenalkan kawasan kajian kamu. Jadi kawasan kajian ni, dia tidak hanya huraian begini, dia kena ada peta lakar. Kalau kamu sudah buat kawasan kajian, ada ruang di bawah untuk lekat peta lakar, lekat peta lakar di bawah. Kalau tidak cukup, buat peta lakar di muka surat yang lain. Ini adalah peta lakar. Jadi peta lakar ni cikgu sudah pernah ajar. Jangan kamu terkejut pula macam tiba-tiba pula tidak pernah pula diajar. Jadi peta lakar kamu kena buat, jangan kamu lukis yang cikgu lukis ni. Kamu lukis peta lakar kampung kamu. Kalau Tobok-Tobok, buat Tobok-Tobok. Kalau Kundasang, buat Kundasang. Kalau Kuala Lumpur, buat Kuala Lumpur. Jadi tak perlu buat yang ini ni, ini tak perlu. Buat yang ini sah. Mula dengan tajuk Peta Lakar Kampung Bugaya. Tulis. Lepas tu buat bingkai. Lepas tu lukislah kamu punya peta lakar Bugaya tu. Berapa rumah di situ, ada laut kah, apa, tulis situ. Lepas tu kena ada arah mata angin. Kena ingat arah mata angin. Yang ini ni, macam agar-agar ni, kalau ada kawasan tinggi buat. Kalau tidak ada, tak perlu. Lepas tu kena ada petunjuk supaya cikgu tahu apa yang bulat-bulat. Mana tahu yang bulat-bulat tu kamu maksudkan donat, tulis sini bulat tu donat. Kalau begini biru, kita tahu Tasik. Faham? Jadi ini adalah peta lakaran kamu punya kampung kajian tu. Jadi itu sajalah untuk yang part 1 ni. Jadi kamu buat dulu part 1 ni. Nanti cikgu akan upload video untuk part yang kedua. Okey. Jadi kalau ada masalah, kamu komen dekat ruang komen dekat bawah YouTube ni. Kamu boleh share dengan siapa-siapa kawan kamu dekat sekolah-sekolah lain supaya mereka mudah untuk buat yang ini. Okey. Terima kasih.